Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tajuk kami iaitu Kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Saya, Muhammad Akil bin Muhammad Azlan Tarma akan memulakan pembentangan pada hari ini. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada pembahagian pembentangan pada hari ini. Pembentangan ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah analisis kajian. Dan yang ketiga dan terakhir adalah rumusan, implikasi dan cadangan. Yang pertama adalah permasalahan kajian. Kebahagiaan adalah perkara yang sangat diingini oleh setiap manusia di dunia ini. Selain itu, suatu masalah kepada kajian kami adalah di mana definisi kebahagiaan itu sendiri masih belum disepakati dalam perspektif kebanyakan orang. Terdapat pelbagai definisi dan konsep yang ditafsirkan oleh ahli falsafah yang mana kesemuanya mempunyai pendapat yang berbeza tentang konsep kebahagiaan dan bagaimana mencapai kebahagiaan. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah mengkaji konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Yang kedua, mengenal pasti faktor kepada kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Dan yang ketiga adalah mengetahui langkah untuk mencapai kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Seterusnya kita beralih kepada kajian literatur, di mana tulisan tentang kebahagiaan telah banyak diuraikan dalam banyak karya literatur dengan pelbagai pendekatan dan fahaman yang dikaji. Kebahagiaan adalah perkataan yang mempunyai pelbagai maksud dan konsep dari pelbagai perspektif, iaitu daripada falsafah barat, falsafah Islam dan juga kebahagiaan pada konsep era moden hari ini. Bagi ahli falsafah barat, terutama ahli falsafah zaman klasik seperti Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus percaya bahawa kebahagiaan adalah satu tahap pencapaian tertinggi seseorang, di mana Al-Quran menerangkan bahawa kebahagiaan akan diperolehi oleh seseorang sekiranya dia percaya dan berbuat baik. Kebahagiaan yang diterima oleh manusia bukan sahaja di dunia, tetapi juga di akhirat. Seterusnya adalah metodologi. Kajian tekstual melalui analisis makna dan metod kebahagiaan diguna pakai dengan pengumpulan data bersumberkan karya John Stuart Mill. Seterusnya, hasil interpretasi dirumuskan melalui proses induktif dan diduktif bagi memperjelaskan konsep kebahagiaan yang dibincangkan oleh John Stuart Mill. Beberapa elemen dikenal pasti dalam perbincangan kebahagiaan seperti makna kebahagiaan, hubungan kebahagiaan dengan kehidupan sosial dan langkah mencapai kebahagiaan. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian kedua iaitu analisis kajian. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada pembahagian pembentangan pada hari ini. Pembentangan ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah analisis kajian. Dan yang ketiga dan terakhir adalah rumusan, implikasi dan cadangan. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Khairunisa binti Syed Abdul Jalil dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menceritakan tentang latar belakang John Stuart Mill. Baik, pertama sekali tentang sejarah awal beliau. John Stuart Mill merupakan ahli politik, ahli ekonomi dan juga ahli falsafah kewarganegaraan Inggeris yang terkenal. Tambahan lagi, beliau dikenali dengan positivisme yang dianugerahkan oleh Auguste Comte yang juga dikenali sebagai pengasas aliran positivisme dan juga ahli falsafah pertama dalam bidang sains moden. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mei 1806 di Pentonville yang berasal di London. Kemudiannya beliau berpindah ke pinggiran utara London bersama Harriet Barrow dan James Mill. Dan bermula pada bulan Mei 1820 hingga Julai, beliau menetap di Perancis bersama keluarga Sir Samuel Bentham yang juga merupakan seorang ahli falsafah Inggeris. Baiklah, selanjutnya tentang latar belakang pendidikan beliau. Sejak berusia 3 tahun lagi, beliau sudah berkebolehan berbahasa Yunani dan berbahasa Latin pada usia 8 tahun. Dan pada ketika usia remaja, beliau sudah pun mempelajari ekonomi politik, logik dan kalkulus dengan menggunakan masa lapangnya. Berkaitan karya terbitannya, antara karya-karya hebat beliau ialah
A System of Logic, On Liberty, Utilitarianism dan Examination of Sir William Hamilton's Philosophy. Sejak kematian beliau, kebanyakan ilmu falsafah dan ekonomi beliau telah diserap, terutamanya On Liberty dan The Subjection of Woman. John Stuart Mill mula menulis mengenai persoalan-persoalan falsafah yang lebih luas yang telah diterbitkan dalam karyanya A System of Logic. Dan diikuti pada tahun 1865, beliau menerbitkan kedua-dua karyanya iaitu Examination of Sir William Hamilton's Philosophy dan Auguste Comte and Positivism. Lebih-lebih lagi, John Stuart Mill menganggap penulisan dan kata-kata Sir William Hamilton sebagai great fortress of intuitional philosophy di Great Britain. Dengan ini, kita dapat simpulkan betapa hebatnya pengaruh John Stuart Mill dalam bidang falsafah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rabatul Adawiyah binti Muhammad Syukri, nombor matrik 1212762. Saya akan bentangkan tentang definisi dan konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Kebahagiaan bagi perspektif John Stuart Mill adalah seorang manusia yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa tekanan, namun kebebasan itu dibatasi dengan hak kebebasan orang lain. Hal ini juga akan berkait dengan hubungan antara kebebasan dan kebahagiaan, iaitu psikologinya dapat mendatangkan kepuasan kepada semua pihak dan daripada aspek psikologi yang mendatangkan manfaat untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang, pluralistik serta memberi manfaat yang berupa kebahagiaan kepada semua manusia. Hal ini berkait rapat dengan hadis Nabi Muhammad SAW iaitu khairun nas infa'ahum linnas, yang mana bermaksud sebaik-baik orang ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bagi konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill iaitu kita perlu menentukan kebahagiaan dengan mengambil kira cermat tentang rasa senang dan perih sebagai hasil suatu perbuatan dan kemudiannya mengurangkan rasa jumlah sakit daripada rasa bahagia. Ia juga terbahagi kepada 7 bahagian, 7 unsur iaitu intensity iaitu kesungguhan, duration tempoh, certainty kepastian, propinquity kesesuaian dan frequency kematangan, purity kesucian dan extent jumlah. Mill juga mengatakan bahawa kesenangan itu berbeza dari segi kualiti dan juga kuantitinya. Serta kebajikan adalah salah satu unsur yang membuat manusia bahagia, iaitu seperti pepatah, utility is happiness for the greatest number sentiment being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimah Akilah akan menjelaskan faktor kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Dalam menentukan punca kebahagiaan itu sendiri, ianya bergantung pada tingkat kebahagiaan secara kualitatifnya. John Stuart Mill membahaginya kepada 2 bahagian iaitu tingkat kebahagiaan tinggi dan tingkat kebahagiaan rendah. Berdasarkan tingkat kebahagiaan itu, terdapat 5 unsur dalam menentukan sama ada kebahagiaan itu lebih berharga dari yang lain. Yang pertama, terdapat perbezaan kualitatif antara keseronokan. Menurut beliau, kebahagiaan sifat intelektual adalah lebih baik berdasarkan kepuasan yang dihasilkan oleh rangsangan diri seseorang. Yang kedua, dalam menganggarkan keseronokan mana yang lebih berharga, ia ditentukan oleh kuantiti dan kualiti keseronokan kedua-duanya sekali. Dan yang ketiga, jika beberapa kualiti adalah unggul, maka ia lebih berharga. Yang keempat, pertimbangan orang yang berpengalaman adalah satu-satunya cara untuk menentukan sama ada satu keseronokan itu memiliki kelebihan dalam kualiti yang lain. Dan yang terakhir, mereka yang berpengalaman menyimpulkan bahawa keseronokan yang diperoleh daripada keupayaan manusia adalah lebih tinggi daripada keinginan haiwan. Di sini dapat dijelaskan bahawa pengalaman keseronokan itu mesti dikaitkan dengan kebaikan yang dapat dijadikan matlamat hidup seperti kebebasan, kesihatan, ilmu pengetahuan dan kualiti lain yang menjadikan kehidupan itu berharga. Mill mengisytiharkan bahawa keseronokan yang lebih berharga adalah yang menggunakan kemampuan yang lebih tinggi. Ini bermakna manusia yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang tinggi dapat mencapai rasa senang yang tinggi juga. Seterusnya adalah langkah-langkah mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah sense of dignity.
di mana orang yang masih rasa dirinya berharga, kebiasaannya dia akan merasa gembira. Atau nama lain kita gelar sebagai berharga. Mungkin dia masih rasa dia ada nilai dan dia merasa seperti dirinya adalah penting. Yang kedua adalah liberty. Liberty adalah segala sesuatu yang menghadkan diri, menghalang diri daripada keinginan diri itu sendiri, pasti menjadi punca ketidakbahagiaan. Jadi untuk gembira, kita perlu menjadi seorang yang bermaruah. Yang ketiga adalah security. Security ialah ia jelas, cemas, tidak selamat. Ia pasti membuatkan orang tidak gembira. Keempat adalah individuality, di mana individuality ini adalah kemerdekaan identiti diri sendiri, diri wujud sebagai diri sendiri, iaitu kepribadian. Kelima adalah harmoni. Hidup yang harmoni, irama tetap berkenan dengan orang di sekeliling kita, dan irama dalaman diri juga tenang adalah dipanggil sebagai harmoni. Dan yang terakhir adalah concern for the well-being of other, di mana ia membantu kebahagiaan orang lain, mementingkan kebahagiaan orang lain juga dikatakan sebagai bahagia. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada pembahagian pembentangan pada hari ini. Pembentangan ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah analisis kajian, dan yang ketiga dan terakhir adalah rumusan, implikasi dan cadangan. Saya Muhammad Rizal Nasution bin Muhammad Idris, nombor matrik 121271. Seterusnya, mari kita lihat rumusan, implikasi dan cadangan bagi tajuk kajian kami. Melalui kajian kami, dapatlah kita simpulkan bahawa yang pertama, kita dapat mengenali siapakah tokoh falsafah yang bernama John Stuart Mill. Dan yang kedua, dapat fahami konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill, iaitu kebahagiaan dengan melebihkan rasa senang daripada rasa sakit. Tindakan yang kita lakukan itu akan menjadi benar apabila kita ingin mencapai kebahagiaan, dan tindakan itu menjadi salah apabila kita ingin mengurangkan kebahagiaan. Jika dikira rasa sakit itu melebihi rasa senang, ia perlu dikurangkan kerana perkara ini dilihat dari segi kuantitatif sahaja. Dan yang ketiga, dari kebahagiaanlah lahirnya perbincangan falsafah etika, tidak kira aliran pemikiran, agama atau bangsa yang berfalsafah. Melalui kajian kami, dapatlah kita simpulkan bahawa yang pertama, bukan itu sahaja, melalui kajian ini kita dapat memahami konsep utilitarianism, iaitu merupakan aliran yang dikembangkan oleh John Stuart Mill. Namun, terdapat persoalan tentang utilitarianism. Adakah utilitarianism berguna sebagai rujukan falsafah yang dapat membentuk cara hidup kita? Jawapan mudah kepada soalan ini ialah perkara ini bergantung kepada diri sendiri dan tahap kebahagiaan bahawa pelaksanaan bentuk etika ini menghasilkan dalam diri kita. Menurut ahli falsafah Inggeris, cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan maksimum adalah melalui arahan, yang bermaksud masyarakat yang lebih berpendidikan dan dengan berpendidikan sahaja akan dapat mencapai kebahagiaan yang lebih baik. Justru itu, dengan memahami konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill, kita perlulah berfikir dahulu perkara yang ingin kita lakukan, sama ada kita mampu mencapai kebahagiaan itu sendiri atau tidak untuk mengelakkan kesakitan pada kemudian hari. Hal ini kerana, menurut John Stuart Mill, kebahagiaan yang sebenar adalah di mana keseronokan melebihi kesakitan.
Semoga dengan kajian ini kita dapat membantu kita semua untuk memahami dan mengaplikasikan bagaimana mencapai kebahagiaan menurut John Stuart Mill dalam kehidupan kita semua. Sahaja daripada kami tentang kebahagiaan menurut John Stuart Mill. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengar pembincangan kami semua dan tidak lupa juga terima kasih kepada Dr. Ros Aizat atas peluang yang diberikan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.